A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, sempurnakah umrahku di Facebook Andalusia secara live pada malam ini? Dan semua jemaah-jemaah haji dan hajah, bakal tetamu Allah dan juga peziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua yang sedang mengikuti rancangan ini secara live di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya doakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang masih lagi bersemangat dalam mengerjakan ibadah, sama ada tuan-tuan di Mekah maupun di Madinah, dan juga siapa yang berada di Madinah tu sampai-sampaikan salam kan kerinduan kita semua kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya-Allah yang mana melihat dan juga menyaksikan live di Facebook Andalusia hari ini akan pergi juga menuju ke Madinah berkunjung menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan ibadah umrah di Baitullahil Haram insya-Allah. Maka mohon doa lah ya, mohon doa siapa-siapa yang ada kat Mekah Madinah tu, doa-doa semua. Kan doa-doa ni semua para jemaah Andalusia yang bakal nak terbang ni sehari dua ni. Ya, esok mungkin ada penerbangan, lusa mungkin ada penerbangan dan sebagainya. Dan makin hampir ni kan 1 Mac, saya akan bawa 1 Mac untuk umrah 22 hari pun rasa berdebar rasa. Kan? Padahal dah berpuluh kali terbang, tapi setiap kali nak bawa grup aja, debaran tu terasa tuan-tuan, terasa. Sebab sudah pasti, kadang-kadang jemaah yang kita nak bawa ni, jemaah-jemaah yang baru kan. Sebelum ni, kita tak kenal pun, hanya kenal melalui WhatsApp saja, hanya melalui media sosial kan, jumpa dalam live ni ke, tanya-tanya soalan apa semua ni. Tapi kita belum kenal secara penuh, kan. Jadi, bukan kata tuan-tuan aja, rasa debar bila nak pergi umrah ni, saya sendiri pun setiap kali nak bawa grup aja, kita mesti preparation yang paling kemas gitu kan, yang paling cemerlang, sebab kita tak nak ada benda-benda yang mungkin sikit-sikit masalah teknikal yang bakal menyusahkan jemaah. Itu kalau saya lah kan, kalau saya bawa jemaah saya, kita akan clearkan semua sekali bab pengurusannya, dia punya hotel pastikan clear, dokumentasi, visa umrah, pasport jemaah semua dah dihantar, gambar 4 keping. Benda-benda gitu mungkin para jemaah dah hantar gitu, dia lantak itu Andalusia pandai lah situ kan. Tapi tidak pada kita lah kan, yang mana saya sebagai ketua dalam rombongan untuk grup saya. So kita sebagai mutawif, kita juga sebagai nakhoda dalam sebuah kapal ini, dalam bah ini, kita bakal menjadi satu keluarga. Jadi takkanlah sebagai satu keluarga saya nak ayanda bonda saya yang sama-sama terbang bersama saya akan ada masalah kan. Sebagai satu keluarga takkanlah kita nak kalau boleh tengok abang kakak kita ada susah ke apa semua. Jadi oleh demikian kita nak kalau boleh semua sekali jemaah kita clear kan dari sudut semua pengurusan, masalah cap jari ke, masalah apa sekalipun kita cuba clearkan daripada awal lagi supaya jelas kan, supaya jelas apa semua. Ya. So itulah debaran kian terasa bagi mereka yang mungkin terbang pada penerbangan-penerbangan yang akan datang ini. Saya amat-amat menyarankan para jemaah ya, supaya menjaga kesihatan semaksimum mungkin dengan kes COVID yang dah menjangkau 31,000 kan, dahsyat tu dahsyat. 31,000 yang dah positif, sama ada yang positif tu ialah jemaah-jemaah umrah kita ke, ataupun yang bawa balik cuti hari Cina baru ni ke kan. Belum tahu kan, dah mana-mana datang COVID pun kita tak tahu. Ya, jadi kita doa-doa tuan-tuan yang mana ada kat Mekah Madinah tu, tolong doa sikit untuk kesejahteraan Malaysia kita ni kan, supaya benarlah kan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan kita ni betul, supaya jemaah-jemaah kita pun terhindar daripada masalah-masalah COVID apa semua ni, supaya kita ni dalam pemikiran kita ni tenang kan. Dah 3 dos pun tak habis-habis lagi COVID. Ingatkan 3 dos dah habis dah. Dah habis lagi kan. Lepas 3 dos 4 dos pula
Kan cukup 9 percuma 1. Kan Allah Allah kan pening kepala nasi cucuk aja. Padahal COVID makin naik kan. Wallahu alam tu cerita ni. Cerita ni mukadimah ni belum start lagi ni. Okey baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberikan salam ya. Tengok semua pun ada update penerbangan-penerbangan akan datang ya. Siapa ada yang tanya siapa mutawif, saya pun tak tahu tuan-tuan ya. Jangan tanya saya siapa mutawif tuan-tuan kan, tanya Andalusia, tolong telefon Andalusia sana. Saya sendiri pun yang mana saya tahu saya bawa grup saya kan, macam tarikh 1 hari bulan ni pakej 22 hari ni saya daftarkan jemaah masuk ke dalam grup saya. That's why lah saya dah dapat bawa grup saya kan. Kepada jemaah-jemaah lain yang daftar sendiri di Cawangan apa semua, mohon telefon balik Cawangan, mohon telefon balik ejen, telefonlah HQ Kuala Lumpur sana. Siapakah mutawif, bagaimanakah pengurusan umrah kami, bla 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 apa semua kan. Yang mana grup umrah saya, insya-Allah saya akan aturkan. Kita dah buatlah WhatsApp group, kita pun dah suai kenal, tapi tak semualah kan, tak semua, masih lagi beberapa jemaah-jemaah yang kita akan add on dalam WhatsApp group saya. Sebab saya kata tadi, saya suka pengurusan tu awal, saya suka sebulan kalau boleh dah tahu dah siapa jemaah saya kan, supaya senang kita boleh kenal hati budi asal mana ke apa semua kan. Senang bila kita bawa grup je, oh Haji kan, itu sembang daripada sahabat berenam tu kan, contoh kan. Jadi kita dah kenal apa semua. Jadi wallahu alam lah, tapi itu saya lah kan, orang lain saya tak tahu ya. Jadi untuk tuan-tuan yang nak pergi umrah akan datang, jangan lupa PM saya dulu sebelum nak daftar apa semua. InsyaAllah saya boleh daftarkan untuk tuan-tuan dan insyaAllah tuan-tuan boleh terbang dalam grup saya ya. Okay, baik. Hari ni kita nak bercerita berkaitan dengan umrah. Kita masih lagi dalam ruang lingkup perbicaraan dan juga perbincangan umrah. Kepada tuan-tuan yang ada kemusykilan, lontarkan soalan, tapi bukan sekarang. Lontarkan soalan pada jam 9.45 malam. Lontarkan soalan sekarang tak apa, nanti akan di-up oleh kita punya admin, Encik Hafiz kita, pada jam 9.45 saya akan jawab soalan tuan-tuan insya-Allah satu persatu ya. Yang mana rasa macam tak terjawab dalam ruang lingkup live ini, mungkin banyak sangat soalan, beratus apa semua, tolong PM saya lah. Tolong PM saya di 013-450-3230, nombor telefon saya. Jadi tuan-tuan boleh PM saya apa semua insya-Allah ya. Okey baik, kepada yang dah PM saya semalam kemarin, ada juga beberapa soalan yang saya tak sempat nak jawab. Minta maaf tuan-tuan, saya pun baru pulang semula ke tanah air ni daripada luar kawasan. Jadi itulah keadaannya. InsyaAllah kita akan jawab juga, cuma lambat atau cepat aja, itu je kan. InsyaAllah jawab akan jawab, cuma lambat atau cepat aja ya. Jadi tuan-tuan boleh lontarkan dulu soalan, boleh PM saya, tak ada masalah. Baik, hari ni kita nak melihat, semalam kita dah melihat berkaitan dengan miqat, kita dah cerita berkaitan dengan miqat. Ada 5 miqat dan juga ada 5 sempadan tanah halal, tanah haram untuk para jemaah boleh berniat umrah padanya. Bagi mereka yang datang daripada luar kota Mekah, maka ada 5 miqat. Kalau kita di Qarnul Manazil, kalau jemaah-jemaah yang dah memang berada dalam Mekah, maka tak payah pergi sampai miqat. Cukup sekadar pergi ke sempadan tanah halal saja untuk berniat, iaitu di Tanaim, 10 km aja, pergi balik 50 rial kurang lebih. Ya, jadi baik. Hari ni kita nak cerita pula berkaitan dengan larangan-larangan ihram. Ini tajuk penting. Kan, ini tajuk penting. Sebab berapa ramai dah jemaah-jemaah kita yang kita dah terangkan daripada awal kan berkaitan dengan larangan ihram, tapi masih ada lagi jemaah-jemaah kita yang mungkin terkena kan, yang terciduk kan melaksanakan perkara-perkara yang dilarang dalam larangan syarak ketika mana dalam ihram umrah. Oleh demikian, kita nak tengok hari ini apakah bentuk-bentuk larangan ihram umrah yang tuan-tuan akan dikenakan apabila telah berniat ihram umrah, sama ada masuk daripada Bir Ali nanti ataupun Qarnul Manazil. Tak kisah tuan-tuan masuk daripada Bir Ali ke ataupun Qarnul Manazil ke, daripada Qarnul Manazil di atas kapal terbang, Qarnul Manazil daripada bawah kalau pergi Taif apa semua. Bila niat haji umrah, 13 perkara yang halal buat halal, tapi haram seketika kerana berniat ihram umrah. Itu maksudnya. Benda 13 ni halal boleh buat, tapi oleh kerana awak tu buat umrah, haji-hajah buat umrah, itu sebab jadi haram. Itu kena faham. Ramai lagi yang tak faham dalam bisnes saya.
Saya tak faham kenapa kecik kuku ni haram Ustaz. Kan? Saya tak faham kenapa makan minyak wangi ni haram, tak boleh pakai pula dah kan. Jadi banyak mempersoalkan begitu. Semua 13 rakaat ihram ni dinyatakan dalam hadis oleh Nabi SAW. That's why kita pun akur kepadanya. Cuma adalah beberapa perkara yang menjadi perbahasan para ulama apa semua. Jadi kita mengikut ajalah muzakarah haji peringkat kebangsaan yang diseminarkan dan dimuzakarahkan oleh alim ulama kita kan, ustaz-ustaz kita, Datuk Daud Cik Ngah kita yang dah bermesyuarah dalam muzakarah haji. Berpuluh ratus orang datang nak muzakarah semata-mata nak memperbahaskan dengan satu-satu permasalahan. Oleh demikian, so kita dah ada garis panduan yang jelas, so kita tengok aja. Ya. Okey baik, 13 perkara yang dilarang ketika mana ihram, sama ada haji maupun umrah, sama aja, ya, sama aja. Cuma adalah beberapa perkara yang diberikan kelonggaran. Kerana apa? Kerana darurat, darurat kesihatan, kerana musim Covid, daripada benda tu asal tak boleh. Memang kita pun tahu selama ini buat umrah, buat haji tak boleh. Tiba-tiba boleh pula. Kan? Sebab apa? Sebab darurat kesihatan. Okey baik. Larangan ihram ni adalah perkara yang dilarang dilakukan selama dalam ihram. Ketika mana dalam ihram dilarang sehinggalah tuan-tuan bertahallul, bergunting rambut ataupun bercukur botak, barulah 13 perkara itu dibolehkan dilakukan. Apakah dia? Okey baik. Dalam bab larangan ihram ni kita klasifikasikan kepada dua bahagian. Ya, dua bahagian. Okey. Yang pertama, bahagian yang pertama disebut sebagai tarafuh. Yang kedua disebut sebagai itlaf. Ya. Tarafuh ini ialah larangan-larangan ihram yang bersifat bersuka, yang seronok-seronok, yang berhias-hias. Ya, itu maksudnya tarafuh. Kalau itlaf ni pula benda yang membinasakan, merosakkan, itu maksudnya itlaf. Jadi dalam bab larangan ihram mesti timbul persoalan apa? Persoalan, Ustaz, saya tak sengaja lah Ustaz, kan, terpakai minyak wangi. Kan, bab sengaja tak sengaja ni. Allah maksud saya lupa lah Ustaz, saya dalam ihram tiba-tiba saya nampak bini saya bercahaya je muka kan, dandan dalam ihram ni bercahaya je muka kan. Terus terlupa kan. Teruslah berlaku apa yang patutnya berlaku. Dah macam mana ni Ustaz? Adakah saya punya umrah saya rosak ke apa? Gitu. Jadi ada dua bahagian untuk bab sengaja ataupun tidak sengaja ni. Okay, baik. Kita bahaskan yang pertama dulu, iaitu jenis-jenis tarafuh, iaitulah jenis-jenis bersuka ataupun berseronok. Yang pertama sekali kan, dalam bab tarafuh ialah menutup kepala bagi lelaki. Ni, pakai kopiah ni. Ni, pakai kopiah ni. Kalaulah kita dalam ihram, kita terpakai kopiah, adakah ianya disebut sebagai berdosa dan dikenakan dam kalau terlupa? Kalau terlupa, maka kita kena, kalau teringat, segera kita buka. Sebab apa? Allah, aku dalam ihram lah. Segera kita cabut. Maka ianya tidak dikenakan dam padanya. Ya. Baik, yang kedua, pakaian bersarung bagi lelaki. Dah niat ihram umrah, spender lupa buka. Kan? Biasalah kita pakai spender apa semua. Kan nak pergi masjid apa semua ni. Kita biasalah pakai spender apa semua. Jadi kita dalam ihram lupa pakai spender dan lupa nak buka. Teringat aja terus buka, maka tak dikenakan dam dan dimaafkan. Ya. Jadi oleh sebab itu kepada para jemaah sekalian, jemaah-jemaah lelaki yang nak pergi umrah ni seminggu dua ni, jangan pakai spender. Kan? Ya, pergi masjid tu pakai plekat je. Dalam tak payah pakai. Naik motor tu berangin je kan. Dia kena biasakan lah. Sebab sehari dua nak pergi umrah ni kan, seminggu dua. Oleh demikian, jangan pakai spender apa semua kan. Pakai plekat je. Ya. Okay, baik. Yang ketiga, menutup muka bagi perempuan. Ya, tidak boleh menutup muka bagi wanita. Ini pula bagaimana keadaannya. Sekarang ni kita dalam keadaan Covid kan. Dalam bab Covid, maka muzakarah haji peringkat kebangsaan telah memutuskan bahawa wanita boleh memakai mask menutup mukanya kerana darurat kesihatan. Asalnya tak boleh, kan, tak boleh. Tapi dah dibolehkan pakai mask. Lepas tu pakailah perudah luar ke apa semua, tak ada masalah. Dibolehkan kerana arahan daripada kerajaan Saudi sendiri, iaitu ulil amri, pemerintah tempatan, kena pakai. Kalau tak pakai nanti kena saman RM1,000. Siapa nak bayar? Kan? Jadi oleh kerana
nak menjaga kesihatan dan perintah wajib oleh kerajaan di tempatan, makanya boleh pakai, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Saya tadi ada satu mesej yang PM saya, Ustaz, saya ada dengar satu ceramah Ustaz. Ni satu Ustaz lah dalam YouTube yang mengatakan bahawa tak kena dam tapi berdosa. Ada yang Ustaz mengatakan bahawa tak berdosa tapi dam kena bayar juga. Ini bagi saya agak mengelirukan masyarakat, kan? Jadi tak payah dengar yang itu, kita dengar pendapat muzakarah haji peringkat kebangsaan, tak berdosa, tak dikenakan dam. Itu jawapan yang rasmi bagi semua jemaah-jemaah wanita untuk memakai mask ataupun purdah di bahagian luar dalam fatrah COVID ni. Saat lagi kalau dah keluar arahan, kata okey, COVID dah clear, semua clear dah, tak ada dah. Kan, tak ada siapa yang kena COVID, mungkin lagi 4-5 tahun ke depan ke mana tak tahu. Waktu itu kalau pakai juga mask, dikenakan dam. Sebab apa? Sebab arahan dah mengatakan bahawa COVID dah tak ada, tak payah pakai pun tak apa. Maka di situ maka terpakai balik hukum, iaitu hukum-hukum tarafuh, tidak boleh memakai mask. Tapi hari ni boleh pakai. Sama ada dalam hotel, pergi ke masjid, turun hotel pergi ke masjid, dalam masjid Nabawi, Masjidil Haram, memang kena pakai, tuan-tuan, kena pakai. Sebab benda ni kewajipan. Ya, polis pun bila nampak kita kadang-kadang tuan kata pakai mask kat sini. Ya Allah, haji, ya Allah. Dia turun naikkan ke atas kan. Jemaah kita ramai, kadang-kadang yang tak sini juga. Maka kena naikkan ke atas. Maka arahan rasmi daripada pihak pemerintah wajib pakai mask. Maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Ya. Habis kalau ada ustaz yang mengatakan apa semua tu, mungkin ustaz tu tak pergi muzakarah haji kan, jadi dia tak tahu. Jadi tuan-tuan boleh komen ke bagi teguran dekat apa semua bahawa ianya perlu diperbetulkan. Tuan-tuan, manusiawi lah tuan-tuan. Saya ni pun bukan semuanya betul pun. Jadi tuan-tuan kena semak sikit apa semua. Kalau sekiranya saya ada salah, tolong tegur. Jadi insyaAllah tegur menegur ini untuk kebaikan kita bersama. Ya. Baik, kemudian memakai sarung tangan bagi lelaki dan juga perempuan. Sarung tangan yang menutup semua. Kalau jenis sarung tangan yang nampak jari, dia pakai sarung tangan tu kat sini je, jari nampak, maka itu dimaafkan, dibolehkan. Ya, tapi kalau yang sarung tangan penuh macam glove, sarung tangan hitam ke sebab sejuk kan, apa semua, maka tidak dibenarkan. Ya. Yang kelima, memakai bau-bauan, pakai minyak wangi. Dalam ihram tidak boleh. Pakai minyak wangi sebelum ihram tak apa, sunat. Itu pun kena pakai minyak wangi di badan, bukannya di pakaian. Supaya bila kita pakai di badan, niat kita pakai di badan, bila kita sarung kain ihram sekalipun, walaupun kena kain ihram apa semua, kita buka, kita pakai balik, tak dikenakan dam. Tapi kalau kita spray dekat kain ihram putih kita tu dengan telekung kita, bila sampai di Mekah, ada masa kita diberi masa kan, sebelum kita nak pergi ke medan tawaf, nak bertawaf, kita diberi masa 1 jam, mungkin 2 jam bagi siapa yang naik train, 4-5 jam. Mungkin nak pergi mandi apa semua. Kita pun buka kain ihram yang ada wangi-wangian. Lepas tu kita pakai balik yang ada wangi tadi, dam. Apa sebab? Sebab dah ada wangian dekat kain ihram tadi. Sebab itu spray wangian itu di badan, bukannya di pakaian. Kalau terspray lah di pakaian, jangan dibuka-buka lah kain ihram tu. Pakai aja lah sampai sudah. Tapi iyalah, nak mandi, nak pergi buang air, tak selesa lah tuan-tuan. Dengan kain ihram apa semua kan. Jadi, pendek kata kalau nak selamat, tak payah pakai. Habis cerita. Kan? Okey, baik. Kemudian yang keenam, minyak di kepala dan juga janggut. Memakai minyak rambut contohnya. Ataupun minyak janggut. Untuk lotion ke apa semua kan. Tidak dibenarkan. Ya. Kalau minyak kapak, boleh tak Ustaz? Minyak kapak boleh. Kan? Minyak kapak bukannya minyak wangi. Ada orang handsome-handsome minta minyak kapak sikit. Apa Ustaz? Nak bagi wangi sikit badan. Pakai minyak kapak. Mana ada? Kan? Minyak kapak tu di sini tempat dia kan, pening kepala, itu pakai minyak kapak. Oleh demikian, bagi yang jemaah-jemaah nak pakai minyak kapak ke, minyak yuji cap limau ke, minyak senyonyong ke, taik ke minyak, tak ada masalah. Itu semua minyak-minyak urut, boleh. Minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, itu semua boleh. Ya. Kemudian, memakai, ataupun ni, yang ketujuh, mukadimah, jima' tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan bagi suami dan juga isteri. Ya, tak boleh pendahuluan persetubuhan tu macam mana? Maksudnya rengan-rengan, cium-cium, bermesra-mesra. Itu tidak boleh. Kan? Yang kahwin aja faham lah. Yang nak kahwin, tanya yang kahwin. Okey, baik. Kemudian bersetubuh suami isteri tidak boleh.
Ini langsung merosakkan umrahnya apa semua. Dan juga nikah kahwin. Jika kahwin, mengahwini, terkahwin, tak boleh. Saya terkahwin lah Ustaz. Kan ada orang terkahwin. Mana ada. Kan? Jadi 9 perkara ini ialah dalam golongan tarafuh, bersuka, berseronok apa semua. Dikenakan dam jika sengaja dan berdosa. Kalau sengaja, dam kena dan juga berdosa dia. Kena minta ampun pada Tuhan dan kena bayar dam. Kalau tidak sengaja, terlupa. 9 perkara tadi ni, terlupa. Maka dimaafkan dan tidak dikenakan dam padanya. Kan. Tapi bukan yang buat lupa. Kan. Ni buat lupa pula. Kan. Ingatlah tapi saja buat lupa. Kan. Buat lupa itu dosa dan dikenakan dam padanya. Okay, baik. Itu bahagian tarafuh. Bermakna tuan-tuan, untuk bahagian tarafuh ni, kalau sekiranya tersilap, terlupa apa semua, dimaafkan kan, dan juga tidak berdosa. Okey, baik. Kemudian, untuk larangan-larangan ihram yang berbentuk itlaf, iaitu yang gugur, hilang, rosak, binasa, okay, apa semua. Yang pertama sekali, rambut ataupun bulu di anggota badan. Segala macam bulu, berbulu yang ada kat badan ni, semuanya itu termasuk dalam itlaf. Ya. Bukannya istilah berbulu tu, aku berbulu betul tengok diri. Itu lain kan, itu berbulu lain. Ini berbulu yang ada kat badan. Segala bulu ketiak ke, hari ke, bulu janggut ke, segala bulu hidung, apa nama, apa saja namanya bulu, berbulu, itu semua tidak dibenarkan dicabut. Ya. Yang ke-11, kuku. Kan tidak boleh memotong kuku ketika mana dalam ihram. 12, memburu dan membunuh binatang buruan. Ini jaranglah berlaku kita kan dalam ihram ni, mana nak memburu kan. Ataupun yang ke-13, menebang, mencabut pokok tumbuh-tumbuhan. Ini pun jarang berlaku. 4 perkara ini, jika sekiranya dilakukan walaupun tidak sengaja, tapi oleh kerana dia binasa, maka dikenakan dam juga. Yang membezakan hanyalah dosa ataupun tidak. Saya terlupa lah Ustaz dalam ihram. Saya pergi cabut pula daun pokok dalam tanah haram. Dia dimaafkan, tak berdosa sebab lupa, tapi dam tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab daun tadi binasa. Terlupa, kita dalam ihram, kita pergi mandi. Mandi mandi dengan shampoo apa semua. Sekali tu dia bergumpal rambut ke bawah kan. Sebab apa? Rambut gugur. Maka walaupun kita terlupa, Allah aku lupa lah dalam ihram kan, rambut gugur apa semua, dimaafkan sebab lupanya, tetapi tetap dikenakan dam. Sebab apa? Rambut itu gugur. Okey, itulah seperti itu. Jadi, inilah beza antara larangan ihram yang berbentuk tarafuh dan juga larangan ihram yang berbentuk itlaf. Ya. Saya kira tuan-tuan pun jelas dan juga faham benda ni. Apa sahaja larangan ihram yang bersifat seronok-seronok tapi oleh kerana lupa, maka dimaafkan. Tapi kalau larangan ihram yang berbentuk binasa, rambut, bulu, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, itu dikenakan dam. Walaupun tidak sengaja, dimaafkan olehnya, tidak berdosa, tapi dam tetap kena bayar. Okey, baik. Itu adalah jenis-jenis larangan ihram. Kalau sekiranya ada persoalan tentang larangan ihram, boleh lontarkan soalan dalam ruangan ini. InsyaAllah 9.45 nanti saya akan menjawabnya. Ya, okey, baik. Itu dia berkaitan dengan itlaf dan juga tarafuh. Baik. Kemudian, apabila kita dikenakan dam padanya, okey, berapa pula jenis-jenis, apa pula dam dan jenis-jenis dam yang kita perlu bayar? Okey, baik. Dam tu apa tuan-tuan? Dam tu maksudnya darah. Damun maksudnya darah. Iaitulah disebut syaraknya ibadat gantian yang merupakan binatang al-an'am yang disembelih seperti unta, lembu, kambing, kibas ataupun gantinya daripada makanan di tanah haram atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji ataupun umrah di atas sebab-sebab tertentu. Ya, okay, baik. Pendek kata, kalau dam ini kita kenalah menumpah darahkan binatang buruan ataupun kepada mereka itu adalah gantinya, iaitulah boleh memberi makan dan juga puasa bagi mereka yang mungkin ketidakmampuan ke atas diri mereka. Baik,
Maka sebab-sebab diwajibkan dam itu yang pertama sekali ialah meninggalkan wajib umrah. Iaitu contohnya tidak berniat di miqat dan melanggar mana-mana satu daripada 13 larangan ihram dan sebagainya. Itu dikenakan dam. Yang kedua, berlaku ihsar bagi yang telah berniat ihram. Dia dah niat ihram dah, nak pergi buat umrah di Mekah. Tiba-tiba pula jalan rebak ke, kan, jambatan runtuh ke, tak boleh sampai Mekah. Dia kena patah balik ke Madinah contohnya. Maka dia itu terhalang untuk pergi ke Mekah untuk buat umrah. Maka dia boleh keluar daripada ihram dengan apa? Dengan menyembelih seekor kambing. Itu namanya tahallul ihsar. Sama ada terhalang untuk ke Mekah disebabkan fenomena alam ke, terhalang disebabkan penyakit ke, kan, tiba-tiba polis duk tutup sempadan Mekah. Kenapa? Kerana mungkin ada virus yang sedang merebak apa semua. Kita pun terpaksa patah balik ke Madinah. Maka kita boleh tahallul, kita boleh keluar, kita boleh membayar dam secara itlaf. Secara apa nama? Tahallul ihsar, ya, tahallul ihsar. Baik, yang ketiganya melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Umrah tak adalah. Yang keempat, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa berihram. Larangan ihram tadi, apa saja larangan-larangan tersebut yang kita langgar, mesti kita bayar dengan dam. Yang seterusnya, yang buat haji tamatuk kiran, itu pun kena dam, kena bayar dam. Dan juga luput wukuf di Arafah. Okay, baik, ini semua tak kena, cuma bab umrah saja. Dalam bab umrah ialah mereka yang melanggar larangan ihram kena bayar dam, ataupun yang terhalang untuk masuk Mekah tahallul ihsar boleh bayar dam juga. Okay, baik. Maka jenis-jenis dam ada 4 keseluruhannya, ada 4 jenis-jenis dam. Saya kira tuan-tuan pun tak perlu hafal lah. Ini saya bagi tahu aja. Jika sekiranya ada sebarang persoalan ke apa semua, tuan-tuan boleh tanya kepada mutawif masing-masing lah. Mudah gitu kan. Okay, baik. Yang pertamanya, dam tertib dan takdir. Ya, tertib dan takdir. Maksud tertib ialah mengerjakan satu demi satu mengikut tertib, bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Takdir pula ialah merujuk kepada kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Ya. Yang kedua, dam takhyir dan takdir. Takhyir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam. Takdir pula ialah kadarnya telah ditetapkan oleh syarak. Tertib dan takdil. Tertib kena ikut tertib, tak boleh pilih. Takdil ialah menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Dan takhyir dan takdil, takhyir ialah boleh memilih, dan takdil pula boleh memilih cara untuk berpuasa jika tidak mampu. Okey, baik. Jom kita tengok satu persatu apakah jenis-jenis damnya. Dam tertib dan takdir, kan? Dan tertib dan takdir bermakna tuan-tuan dikenakan dam ikut tertib, tak boleh memilih. Yang keduanya, ada kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Ini termasuklah ihram tamattu, ihram qiran, tidak berniat ataupun tidak berihram di miqat, kan? Tidur aja dalam bah, lupa nak berniat ihram dalam Qarnul Manazil, contohnya di Qarnul Manazil. Lupa nak ihram di Bir Ali misalnya, maka itu semua dikenakan dam seekor kambing, ya. Luput wukuf di Arafah, tak nak jamrah, ini semua tak kenalah pada tuan-tuan. Dan juga tidak bertawaf wada'. Kan, siapa yang meninggalkan tawaf wada' secara sengaja, maka mereka itu dikenakan dam seekor kambing. Tidak ada pilihan kerana ikut tertib, ya, ikut tertib. Lazimnya jemaah kita yang mana pergi umrah ini semuanya mampu lah tuan-tuan, kan. Tuan-tuan bayar sampai 9-10 ribu apa semua, mampu. Jadi tidak ada istilah untuk memilih yang lain. Kalau sekiranya mampu seekor kambing tadi dalam 500 rial, itu yang paling afdal untuk dilaksanakan. Dan dia punya takdirnya, dia punya kadarnya seekor kambing ataupun kibas ataupun 1/7 daripada lembu ataupun unta, ya. Ataupun berpuasa 10 hari, 3 hari semasa berihram, 7 hari apabila balik ke tempatnya, atau hendaklah dikeluarkan 10 cupak makanan asasi, atau tertanggunglah ke atas zimmahnya, iaitu ditertanggung sampai bila-bila sehinggalah diselesaikan dia punya bayaran damnya itu. Baik. So kalau dalam ruang lingkup kita dalam umrah, maka dam kambing ini akan terkena apabila tuan-tuan tidak berniat di miqat. Yang keduanya, tidak melakukan tawaful wada', ya. Yang lain dalam bab haji, okay? Tak ada kena-mena pada bab umrah. Baik, dam yang kedua,
dam tertib dan takdil. Ya, tertib ada kadar dam yang telah ditetapkan, tapi takdil boleh memilih apa yang tuan-tuan rasa nak buat. Iaitulah persetubuhan yang merosakkan haji atau persetubuhan yang dilakukan sebelum tahlul awal atau sebelum selesai kerja-kerja umrah. Haji ataupun perlu diqada ataupun begitulah keadaannya. Makna kalau belum buat umrah lagi, tiba-tiba dah bersama pula suami isteri kan. Tapi kalau terlupa, dimaafkan. Kan, terlupa dimaafkan. Bukanlah suruh jemaah lupa pula, bukan. Tapi cerita dia kalau lupa, kan. Kalau lupa betul, kan. Tu saya tadi, ada jemaah yang PM saya, kan. Saya nampak bini saya saat dalam ihram bercahaya sampai saya lupa. Lupa yang kita dalam ihram, kan. Jadi suami isteri yang mana duduk sebilik, apa semua, ambah pula yang baru kahwin, nak honeymoon, umrah apa semua, berhati-hati di jalan raya. Ya. Okay, baik. Jangan nampak sangat handsome-nya, jangan nampak sangat comelnya, payah nanti kan. Kalau siapa yang apa semua ada yalah kan permasalahan dari sudut ada jemaah PM saya, Ustaz, macam mana kalau saya tak tahan, Ustaz? Ya, kalau saya tak tahan. Kalau tak tahan, mudah aja kan. Kalau segera pergi buat umrah, segera pergi bertawaf. Masa tawaf tu lari-lari tawafnya. Kan, lepas habis tawaf, segera pergi buat sa'i, lari-lari sa'inya. Habis tahalul gunting cukup, lari-lari ke bilik. Itu boleh. Tak ada masalah. Sebab dah keluar ihram. Kan, lari ke bilik. Kan, itu tak ada masalah. Ya. Okey, baik. Jadi, bagi mereka yang sengaja melakukan persetubuhan dalam umrahnya, sebelum umrahnya selesai, maka baginya itu menyembelih seekor unta padang pasir. Unta pun tak ada malas macam kau punya lelaki lah. Kan? Unta padang pasir itu harga dalam 7,000, 8,000 rial. Kan? Jika tidak berkuasa, maka digantikan dengan 7 ekor kambing. Kan? 7,500, 3,500 ringgit. Jika tidak berkuasa dalam membeli makanan yang nilai seekor unta, beli nilai seekor unta 7,000, ada 7,000 rial, beli makanan bagi orang makan. Jika tidak berpuasa juga, hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Bermakna tuan-tuan, satu cupak, kalau contoh kadar kenyang lah, lebih dalam 15 rial. Itu kenyang tu. Sebab makan nasi mandi, ayam, dapat air jus, dapat buah, dapat kek. 15 rial, 7,000 bagi 15 rial. Berapa agak? Kali sendiri atau berbahagi sendiri. Itulah jumlah hari yang kena puasa. Larat. Kalau tak berapa larat, ambil yang tadi tu lah. 7 ekor kambing tadi, okey lah juga kan. 7 kali 5, 3,500 kan. Daripada 7,000. Jadi ini cerita lah kan. Bermakna takdil. Takdil maksudnya boleh pilih mana-mana yang mengikut kadar kemampuan dan sebaiknya pilih yang terbaik yang di atas sekali lah. Iaitu menyembelih seekor unta. Pendek kata dalam ihram ni tuan-tuan, jaga-jaga kan. Jangan seronok sangat. Kita belum selesai lagi buat umrah ni kan. Gitu. Yang mana ada mak ayah yang ikut anak-anak baru kahwin apa semua tu, tu pesan sikit kan. Minah, kau jangan tu sangat kan. Ya. Korang ni baru kahwin. Pesan-pesan sikit, ada apa masalah pesan. Kan? Okey, baik. Yang ketiga, dam takhyir dan ta'dil. Ya. Iaitulah sebab dikenakan dam itu ialah disebabkan memburu binatang yang halal dimakan, membinasakan dalam tanah haram, memburu binatang yang halal dimakan, membinasakan di tanah haram Mekah semasa tidak berihram sekalipun, atau memotong menebang pokok kan. Belalang contohnya kan, belalang juga adalah binatang buruan. Belalang tidak boleh dibunuh ketika dalam ihram umrah. Maka kalau sekiranya kita terbunuh, tercabut, memang tapi cerita dia, ingat, dia adalah itlaf. Iaitu kalau tak sengaja sekalipun, tapi benda tu binasa. Bila binasa, kena juga dam, walaupun tidak berdosa. Kan? Maka dia ada takdil, boleh memilih. Kan? Pilih salah satu. Menyembelih binatang yang sesuai dengan seekor, dengan binatang yang diburu. Yang kedua, atau membeli barang makanan yang nilai harga binatang yang diburu. Atau berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang nilainya seekor kambing. Jadilah 500 rial tadi. Katalah dia lupa, dia pergi buru binatang. Dia pergi memburu seekor kambing. Mati kambing tu, dibunuh. Baru dia teringat, Allah, aku dalam ihram. Dimaafkan sebab lupa, tapi tetap kena bayar. Dam seekor kambing juga sebab nilai kambing. Kan? Maka kambing 500.
maka bayarlah 500 kan, beli seekor kambing sembelih untuk disedekahkan pada fakir miskin. Gitu. Kalau belalang, berapa kadarnya kan? Ini berlaku tuan-tuan, ini berlaku ketika mana musim haji 2008 dulu, kalau tuan masih ingat lagi. Waktu tu hujan lebat di Arafah apa semua. Sampai hujan lebat banjir di Arafah. Lepas tu nyamuk pula belah malam duk menyerang Arafah. Dah apa dosa tahun tu kan. Tak tahulah nyamuk. Yang. Lepas tu bila balik ke Mekah, belalang juta pula cross daripada Yaman menuju ke utara. Dia cross Saudi, dia cross Mekah. Belalang juta tuan-tuan. Macam mana tuan nampak belalang juta? Belalang yang tu kan, bapak besar tu kan. Besar, besar betul seekor kan. Itu burung makan belalang. Tapi burung tak nak makan. Sebab apa? Kalau makan cekik burung tu kan. Punya besar. Nala punya besar belalang. Juta maksudnya berjuta cross Mekah Madinah. Habis dekat lampu-lampu ni bergayut belalang. Dengan kain ihram usah kata tu kan. Kita tengah semayang. Allah Akbar. Penuh belalang. Krik kan. Belalang pun satu hal. Cingkrik hitam pun juga dia cross sama dengan belalang. Entah dia mungkin dia pair kawan-kawan dia saing-saing kot nak pergi ke mana tak tahu kan. Jadi dia singgah ke Mekah apa semua. Musim haji tahun tu cukup dahsyat lah dengan belalang juta, cingkrik dan sebagainya. Maka fatwa telah dikeluarkan ketika itu, fatwa Saudi, siapa yang telah terpijak belalang walaupun ialah dalam ihram, walaupun dia tak sengaja terpijak, mampus belalang tu. Tapi ingat, dia membunuh binatang sebab dia pijak. Maka 5 riyal seekor belalang. 5 riyal seekor belalang. Aduh. Kan, kita daripada hotel Hanin Firdaus tu nak pergi ke masjid, gamaknya berapa puluh harta belalang mati yang kena pijak. Kan. Maka boleh bayar secara lamsam waktu itu. Seingat saya bayar dalam majlis fatwa tu lah kata bayar lamsam iaitu dengan nilai 200 riyal. Dia kira lamsam untuk bayaran dam. Kalau sekiranya tak ingat berapa belalang dah kita pijak mati apa semua. Kan. Tapi lepas 2008 tu tak berlaku lagi lah. Nampak aja macam okey. Cuma sebelum COVID hari tu ada juga kan sekali belalang kunyit dan juga cengkerik hitam datang juga di Mekah. Tapi pasca COVID ni nampak gaya belum ada lagi kan. Kita doa lah jangan cross kan. Tidak jemaah nak mijak belalang habis mati kan. Kena bayar dam belaka. Okey baik. Itu maka belalang juga termasuk dalam binatang buruan sebab belalang ni boleh makan kan. Belalang tu cabut sayapnya apa semua. Saya tengok kat YouTube dia cara masak belalang. Dia kopek kaki apa semua, tinggal badan aja, buang tahi apa semua, kerat kepala, itu badan, buang najis apa semua, boleh goreng, boleh makan, rasa macam ayam. Kata yang makan lah. Saya tak nak makan, tak tahulah apa rasa dia. Okay. Baik. Kemudian yang keempat adalah dam takhyir dan takdir. Dam takhyir dan takdir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan dan takdir pula boleh menukar cara bayar dia dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Ya. Sebab-sebab dia kenakan dam, ini banyak sekali untuk jemaah-jemaah kita ni kan. Cabut 3 helai lebih rambut, kan, memakai pakaian yang bersarung berjahit, motor menanggalkan membinasakan kuku, memakai wangi-wangian, kan, memakai sarung tangan, memakai minyak di kepala, janggut. Ini semua dimaafkan kalau lupa. Tapi kalau sengaja, dosa dan juga dikenakan dam. Dam ni ialah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin dengan 2 cupak tiap-tiap seorang. Kan? Konon lebih 6 kali apa? Kalau nak orang fakir miskin 2 cupak, 1 cupak mungkin makan makanan asasi kenyang lah dalam 10, 6 kali 10, 60 rial kali 2 cupak, 120 rial kena disedekahkan kepada fakir miskin, ya. Atau boleh memilih takdir, takhyir dan takdir. Takdir maksudnya tadi tak boleh memilih kan, dia kena ada dam yang telah ditentukan oleh syarak, ada kadarnya kan. Maka dia boleh pilih lah mana-mana satu yang dia nak buat, kambing ke atau sedekah fakir miskin ataupun berpuasa 3 hari di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi ini benda-benda yang melibatkan dam lah, secara jelas ada 4 jenis dam. Dam yang kelima pula jenis yang lain, tapi dam tadi tu iaitu dam yang dalam 3 barangan ihram. Dam yang kelima ni namanya tahallul ihsar. Iaitu dam ihsar dikenakan dam sebab apa? Sebab kita tidak melakukan umrah tadi tu.
Sebab terhalang tak boleh masuk Mekah ke, terhalang oleh musuh, terhalang oleh polis, jalan putus dan sebagainya. Maka boleh tak kita keluar ihram? Boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat ialah menyembelih seekor kambing. Ya, itu cara dia. Yang kedua, jika tidak berkuasa dalam membeli makanan dengan nilai seekor kambing, jika tidak berkuasa dalam berpuasa sebab banyak bilangan cupak makanan dengan nilai seekor kambing. Kambing seekor senang lah sebenarnya. Nabi SAW ketika mana dalam nak buat umrah Hudaibiyah kan, ini masyhur kan dalam cerita Hudaibiyah, masyhur diceritakan ketika mana Nabi dengan 10,000 para sahabat Nabi nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Tiba-tiba tertahan oleh musuh di mana? Di Hudaibiyah. Nabi pun buka kemah ke apa semua, maka dah ada rundingan. Akhirnya dah jumpa dengan Suhail dan juga Osman bin Affan, bincang, tak jadi dah buat umrah. Maka tahun ini Muhammad dan rombongannya tidak boleh masuk ke Mekah, mesti patah balik ke Madinah. Tuan-tuan bayangkan, Hudaibiyah ke Mekah tu 25 km je lagi. Madinah nak ke Hudaibiyah, nak ke Mekah 440 km. 2 minggu Nabi datang, tiba-tiba Nabi setuju perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi patah balik ke Madinah kan. Sahabat-sahabat Nabi dah marah dah kan. Ya Rasulullah, sikit je lagi nak sampai lah ni kan. Tapi Nabi faham, Nabi ni dia fatanah kan, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nabi ni fatanah, Nabi ni bijak. Nabi tahu dah apa yang akan berlaku masa depan. Maka oleh demikian Nabi setuju je, tak apa. Syarat Quraisy tu tak apa, kita setuju. Tahun depan kita datang buat umrah, tahun ni kita datang balik. Maka semua sekali dah berniat ihram umrah di mana? Di Bir Ali. Semua sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah sendiri dah berniat ihram. Maka mereka ini perlu melakukan tahallul ihsan, sembelih seekor kambing dan keluarlah daripada ihram umrah tersebut. Maka itu sebab ada 4 tadi tu dengan dam yang melibatkan 13 dengan ihram, dan satu lagi dam ialah dam ihsar untuk tahallul ihsar. Okay, baik. Itulah dia 13 larangan-larangan ihram. Tarafuh dan juga itlaf. Tarafuh saya bilang tadi, kalau sengaja dikenakan dam, kalau tak sengaja dimaafkan, tetapi dimaafkan dan tidak dikenakan dam, kerana tarafuh ini bersifat seronok-seronok, bersuka-suka. Adapun itlaf, kalau sengaja berdosa dikenakan dam, kalau tak sengaja pun dam tetap kena bayar. Kerana apa? Kerana mereka ini membinasakan kan, cabut daun ke apa semua. Maka sengaja ataupun tak sengaja dimaafkan, tapi tetap dam kena bayar. Ada tarafuh tadi tu, tak sengaja tak apa, tapi kalau sengaja dosa dan juga dikenakan dam. Ya, baik, itulah dia 13 larangan ihram dengan 2 skop pembahagian serta jenis-jenis dan apa semua. Suka juga saya nyatakan kat sini beberapa perkara berkaitan dengan dam. Contohnya wanita. Adakah boleh seorang wanita ini memakai cermin mata gelap kan, pakai sunglass kan? Sunglass tidak dibenarkan pakai oleh jemaah-jemaah wanita, sebab sunglass ini tidak termasuk dalam bab kesihatan dan semua lah, di mata je silau kan. Tapi kalau sekiranya pakai cermin mata untuk reading glass, reading untuk kita baca apa semua, rabun jauh, rabun dekat, tapi bila kena matahari dia gelap, dia transition ke gelap, itu dibenarkan ya. Tapi kalau dia memang matanya okey, tapi saja-saja pakai sunglass ketika mana ihram, tidak dibenarkan. Okey, baik. Baik, itu saja kurang lebih kita punya perbincangan. Baik, boleh lontarkan soalan. Encik Hafiz, kita boleh jawab satu-satu insya-Allah. Baik, daripada Afrida Ernest. Ustaz, bila nak mula kursus haji? Okey, baik. Yang pertamanya, haji ada ke tidak pun kita belum tahu. Haji tu ada ke tidak pun belum tahu. Yang keduanya, kalau dah keluar betul haji, insya-Allah Andalusia akan merancang pakej-pakejnya apa semua dan akan merancang kursus bersemuka untuk haji ya. Jadi tabung haji ada buat kursus secara online. Saya tu buat pembentangan yang pertama untuk tabung haji Selangor. Ada 14 siri dah berakhir dah pun. Jadi tuan-tuan boleh buka YouTube channel tabung haji Selangor untuk mengikuti kursus-kursus haji lah. Ulang kaji apa semua. Tapi haji ada ke tidak belum tahu lagi ya. Baik, next. Lisa Subur. Ustaz, musyarakat haji juga memutuskan perlu berihram sekiranya hendak masuk semula ke tanah haram setelah keluar ke Taif. Tetapi kebanyakan
TA, Travel Agency, tidak mematuhi keputusan tersebut. Boleh ulas, Ustaz? Okey, baik. Kita memakai pendapat yang telah diputuskan oleh muzakarah. Ya, mereka ni ialah para ulama yang telah bermuzakarah, kan. Kitab-kitab panduan tuan-tuan ni banyak, kitab-kitab haji, umrah, kan, apa semua banyak. Ulama-ulama dah bahas banyak. Ada yang kata tak wajib, ada yang kata wajib dan sebagainya. Dalil wajib, okey ah, dengar baik-baik ni. Dalil wajib kenapa pergi Taif kena kena buat tawawadak bila keluar dan juga apabila masuk semula ke tanah haram Mekah, boleh buat umrah ataupun tidak. Okey, baik. Yang pertama, untuk ke Taif, kenapa wajib tawaful wada'? Yang pertama, disebabkan kita melangkaui keluar daripada mikot asal. Qurun manazil, kita melintasi mikot asal. That's why kena tawaf wada'. Yang kedua, bilangan marhalah dia ialah 2 marhalah, iaitu 92 km. Bab marhalah ni pun ada yang bahas. Kan kata ada kata Mekah ni makin lama makin besar. Taif pun makin lama makin besar. Pendek kata 2 ni dah dekat. Dulu kecil, jauh lah 2 marhalah. Sekarang ni dah besar, jadi pendek lah kan. Jadi kita nak kata pendek ke panjang ke apa semua, nak menyukat boleh. Tapi kalau ikut highway naik bas, memang lebih daripada 2 marhalah. 99, 98 gitu. Kalau ikut Google ke apa semua kan, naik bas. Oleh demikian kita ambil keputusan untuk wajib tawaf wada', ya. So, wajib tawaf wada' yang pertama sekali ialah disebabkan kita melintasi mikot asal keluar. Yang kedua, lebih 2 marhalah sebab naik bas. Kalau nak ikut gunung, ada jalan gunung, itu pendek sikit marhalah dia. Okey, baik. Tapi tetap juga kena buat tawaf wada' sebab awak melintasi keluar daripada mikot asal. Yang kedua, apabila kita balik semula ke Mekah, wajib ke tidak buat umrah? Kan. Ini yang diputuskan bagaimana keadaannya. Okey, ini pendapat muzakarah dan Datuk Daud pun setuju dengan pendapat ini. Saya pegang pendapat ini, iaitu jika sekiranya kita nak pergi ke Taif dan ada niat nak buat umrah bila balik, maka wajib buat umrah. Wajib buat umrah sebab ada niat daripada awal lagi. Tapi kalau kita nak pergi Taif hanya jalan-jalan saja, kita tak nak buat umrah bila balik, maka tidak wajib untuk buat umrah. Ya. Tapi tawaf wada' wajib tidak? Tawaf wada' memang wajib. Kan siapa kata tak wajib itu dikenakan dam. Kan gitu. Kita pegang pada muzakarah, kena dam siapa yang tak tawaf wada'. Maka pergi Taif mesti tawaful wada'. Cuma balik daripada Taif nak buat umrah ataupun tidak bergantung pada niat asal. Kalau kita pergi Taif dan memang balik nanti aku nak buat umrah badal lah, wajib buat. Tapi kalau kita pergi Taif sahaja nak pergi ziarah aja, tak nak buat umrah, maka tak wajib buat. Okey? Wallahu a'lam. Seterusnya. Daripada Bunga Catalina, Ustaz, dalam ihram boleh guna ubat gigi Colgate untuk bersih gigi? Boleh, tak ada masalah. Sebab itu adalah untuk membersihkan, bukan berwangi-wangian. Walaupun ubat gigi Colgate tu ada wangi, memanglah tak bagi wangi kan, bagi segar. Tapi dia bukannya minyak wangi, kan? Tak ada orang handsome minta ubat gigi Colgate sikit. Apa pasal? Nak bagi wangi sikit badan apa semua dengan Colgate. Mana ada? Colgate tu di sini tempatnya. Oleh demikian, boleh pakai walaupun dalam ihram. Ya, untuk pembersihan. Bukannya berwangi-wangian. Seterusnya. Daripada Kulan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sanitizer yang berbau wangi boleh pakai tak masuk ihram? Sanitize kita memang ada wangi, bau strawberry lah, bau apa. Tapi nama kata sanitize, dia bukan alat untuk berwangi-wangian. Kan? Tak ada pun analoginya. Kita dah handsome, cantik, minta sanitize sikit, Ustaz nak bagi wangi sikit badan. Mana ada? Sanitize itu kat sini tempat dia kan, untuk bagi sanitize tangan apa semua. Dah. Maka dianya untuk pembersihan, bukannya berwangi-wangian. Maka boleh pakai walaupun dianya wangi. Seterusnya. Daripada Mariamah Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, saya flight pukul 1.30 tengah hari. Nak kena ada dekat KLIA pukul berapa je? Okey, baik. 5 jam sebelum berlepas, kan? 1.30 dah terbang. 5 jam sebelum 1.30. Bermakna pukul 9. 9, 10, 11, 1. Pukul 8.30. 8.30 pagi dah kena ada dekat KLIA untuk urusan-urusan tagging bag. Kita nak bagi name tag, nak bagi salinan pasport, nak bagi pasport jemaah,
nak bagi envelope biru, nak bagi macam-macam lagi urusan apa semua. Jadi 5 jam sebelum berlepas wajib ada di KLIA. Ya. Seterusnya. Nur Syarikin Sa'ari. Assalamualaikum. Nak tanya, kalau yang jenis rambut mudah gugur ni, kena bayar dam juga ke? Saya ada masalah rambut gugur. Maka atasinya ia dengan rebonding. Buat rebonding. Bagi ketat sikit rambut kan. Ataupun pakai pentin. Dekat iklan tu kan segitu kan. Pakai pentin kan dia kuat. Boleh percaya? Tak boleh percaya jugalah kan. Saya dah pakai berputus-putus. Shampoo lah apa semua. Tak boleh gugur juga. Okey, baik. Bagi mereka yang ada masalah gugur rambut apa semua ni, jika sekiranya dia gugur dengan sendirinya, dimaafkan kan. Kalau kita tengah tidur kan, dalam bas penduduk nak pergi ke Mekah tu tidur kan, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri, dia gugur dengan sendirinya, dimaafkan. Tapi kalau kita garu, gugur, tu dia rambut melekat, maka dam. Mandi, gugur, dam. Ya. Jadi bila mandi tu tengok atas je kan. Lepas tu keluar tengok bawah, tengok atas. Keluar tengok atas. Gitu. Boleh tak? Boleh kan. Tak nampak tak kena dam. Nampak baru kena. Gitu. Tapi tak boleh nipu lah kan. Oh, dalam hati ni ya kerusakan saya. Rambut mudah gugur. Memang tak boleh pergilah. Memang ni dah juga. Oleh demikian dalam ihram jangan mandi-mandi bagi siapa yang mudah gugur rambut tu kan. Sebab mandi tu dikira sebagai sengaja. Gitu. Okay, baik, seterusnya. Isabel Ishak, Assalamualaikum. Tawaf wada, wuduk terbatal semasa dalam perjalanan ke tawaf Baitullah. Adakah damnya seekor kambing atau bayar dam dengan puasa 3 hari? Nak buat tawaf wada, wuduk terbatal on the way nak pergi tawaf tu, tak kena dam apa-apa pun, ambil lah wuduk balik kan, apa masalah. Ya? Tak ada kena dam apa-apa, ambil je wuduk balik, kemudian pergilah masuk kena tawaf untuk bertawaf wada, tak ada masalah. Ya? Yang kena dam ini kalau tak buat kan, sengaja tak buat, berdosa dan dikenakan dam. Kalau dia tertidur kan, kita nak tolak pukul 2 petang ni, balik ke Jeddah naik airport, sampai 1:30 petang tertidur kan, sudah Allah 1:30 dah kan, lagi setengah jam aja nak bergerak, dimaafkan. Apa sebab? Tidur kan, bukan sengaja tidur. Malah nak buat tawadak lah 10 ni, jom tidur. Kan? Itu sengaja tidur. Awal-awal lagi niat tak nak buat tawadak, dam kambing seekor dan berdosa sebab ada niat tak nak buat tawadak. Ya, tawaf je lah wadak, apa masalah tuan-tuan kan? Tawaf wadak je boleh turun bawah. Kalau nak turun bawah, ambil permit umrah, pakai ihram apa semua bagi lelaki, menyamar dulu masuk tawaf wadak, ataupun pakai baju biasa pergi naik tawaf atas boleh juga kan, ataupun pergi naik skuter kan, skuter merempit kan, beramai-ramai tawaf wadak boleh, tak ada masalah. 57 riyal 50 sen je satu perjalanan tawaf apa semua ya. Okay, baik, seterusnya daripada Maimunah Abdullah, Assalamualaikum. Kalau kita guna lotion keluaran Muslim tanpa wangian tu boleh, tak ada masalah kan, itu pun bagus. Pakai lotion jenama apa tu, jenama Al-Fajar ke apa tu nama kan, Al-Hajj ke apa semua tu, dia lotion tanpa bau wangian boleh, tak ada masalah ya. Seterusnya daripada Fazilah Esa, Ustaz, Cik Ila ada soalan. Ya, baju yang kita cuci dan letak softlan, jadi bajunya bau wangi softlan atau sabun tu, bila kita dari Bil Ali dalam masa 6 jam mesti sampai di hotel, kita akan bersihkan diri kita, lepas tu kita akan pakai baju yang ada softlan. Macam mana tu Ustaz, kena dam ke? Dam. Apa sebab? Sebab ada wangian softlan. Bila basuh baju dengan dynamo ke apa semua, tak apa, wangian daripada dynamo sebab dia pencuci untuk basuh baju. Tapi softlan dia bukannya pencuci, dia untuk mewangikan, dia untuk melembutkan, softener kan, nak bagi lembut, bagi soft. Maka bagi mereka yang dah basuh kain ihramnya dengan softener tadi, dengan kain telekornya apa semua tu, basuh semula, basuh balik dengan dynamo ke apa semua, tak ada masalah. Wangian daripada dynamo tak apa sebab dia membersihkan, ada unsur membersihkan. Tapi kalau softlan memang untuk berwangi-wangian, tak boleh untuk wangikan kain ihram semua, tak boleh. Ya, kalau softload itu dalam dynamo, tak apa kan, sebab ada unsur dynamo untuk membasuhkan itu. Ya, jadi kena clearkan balik. Kalau dah sampai Mekah, Madinah ke apa semua tuan-tuan ni, tak sempat nak basuh apa semua, jangan dibuka-buka
kain ihram tadi tu, rehat-rehat dengan kain ihram lah. Kalau buka, pakai balik, kena dam. Sebab dah ada softland softener. Ya, okay, baik. Seterusnya. Daripada Fatimah Taib, berapa hari sebelum nak terbang ke umrah, boleh dapat jadual penerbangan, iaitu call berapa penerbangan pergi dan balik. Sebenarnya tuan-tuan boleh minta 2 minggu awal dah. Kan? Semua jemaah yang pesan ni, 2 minggu sebelum tarikh penerbangan tuan-tuan, tolong telefon HQ apa semua, kod mereka ni terlepas pandang nak PM. Dia orang akan PM, saya dengan manager tu akan bagi mesej pupang. Kod ada di jemaah yang terlepas pandang. Jadi tolong telefon ke HQ Kuala Lumpur. Kan? Boleh PM saya tak apa, saya bagi nombor telefon HQ-nya kalau nak. Telefon HQ, minta dia orang surat pengesahan umrah, surat cuti ke apa semua, dan jadual penerbangan masing-masing. Ya? Okay, baik. Sehari sebelum terbang, ataupun 2 hari sebelum terbang, akan ada Zoom meeting macam ni, akan ada Zoom meeting yang mana mutawif itu akan Zoom live bersama dengan para jemaah untuk cerita apa yang akan berlaku dalam ziarah ke apa semua, ziarah-ziarah tambahan ke apa yang mutawif buat, bla 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 bla. Dia akan cerita semua program Andalusia, program mutawif, apa semua dalam Zoom meeting live itu. Ya, jadi lazimnya sehari ataupun 2 hari sebelum. Tapi nak dapatkan jadual penerbangan 2 minggu, kena telefon ke Andalusia. Minta telefon cawangan ke ejen ke yang mana tuan-tuan daftar, boleh, tak ada masalah. Seterusnya. Daripada Zaitun Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, kalau kita ambil vaksin pertama dan kedua Sinovac, booster pun Sinovac, berapa hari kita kena kuarantin sampai tiba di Madinah? 5 hari tuan-tuan. 5 hari kena kuarantin. Ini sumber daripada jemaah Indonesia. Dia orang Sinovac. 5 hari kena kuarantin. Jangan buat lah tuan-tuan, jangan buat kan. Buang masa je. Sampai bila tuan-tuan nak perlu kuarantin apa semua kan. Nanti package tuan-tuan jadi 6 hari je lah kan. Tuan-tuan pergi Mekah dah. Madinah dah tak ada. Ya. Pastikan kalau ambil Sinovac, Pfizer. Sinovac, booster dia AZ. Itu. Pastikan yang itu. Kalau dapat Sinovac, tolong telefon doktor balik, cucuk AZ. Kan, cucuk AZ. Ambil satu lagi. Cucuk. Kan. Alamak Ustaz, 4 kali lah pula kan. Okey ke? Kan? Tapi kalau tak ambil yang macam tu, siapa nak jaga tuan-tuan kan? Dekat hotel, kuarantin apa semua. Mutawif dah ada grup. Apa semua kan. Bahkan kita nasihatkan jemaah jangan pergilah kan. Sinovac. Jangan pergilah. Bermasa je nak kena kuarantin dekat Saudi lah apa semua kan. Kalau terbang Andalusia lah. Gitu. So far Andalusia takkan buat begitu. Melainkan kalau jemaah pergi sendiri, DIY ke apa kan. Mungkin lah. Tuan-tuan nak ambil package penuh 30 hari kat sana, tak kisahlah pun kena kuarantin 5 hari ke apa semua. Tapi tidak pada package Andalusia ya. Tapi 5 hari kena kuarantin kalau jemaah Indonesia yang saya tanya hari itu. Ya, seterusnya. Daripada Afrida Ernest. Ustazah, kalau Ustazah, kan? Okay, baik. Kalau wanita lupa niat bersyarat masa tawaf uzur, apa nak buat? Caranya adalah, kalau tak niat bersyarat, dia nak keluar juga ihram, maka boleh keluar dengan tahallul ihsar. Sembelih seekor kambing, keluar. Ya. Adakah dibolehkan? Kerana apa? Kerana uzur itu akan memberi susah kepada dia. Dia akan susah dengan dam banyak, nak kena bayar rambut gugur apa semua kan. Ya. Dia pula hari pertama kan, baru kahwin dan pula suami tengok geram aja kan. Lama betul awak nak uzur je. Dan sebagainya. Masalah banyak timbul apa semua. Oleh demikian, boleh tahallul ihsar ya. Tapi nama kata wanita, tolonglah niat bersyarat kan. Tak payah nak mesej saya, Ustaz, saya dah buang rahim, boleh ke saya niat bersyarat? Ustaz, saya dah menopos 5 tahun, saya kena niat bersyarat lagi ke tak? Ustaz, saya dah 90 tahun dah Ustaz, dah 30 tahun tak uzur, perlu ke saya niat bersyarat? Ya Rabbi ya salam. Saya kata, nama kata perempuan, niat aja niat bersyarat. Benda tu tak mengurangkan apa-apa, pahala pun kan. Bahkan memudahkan lagi para jemaah. Kan kalau sekiranya datang darah ke apa semua, walaupun tuan-tuan di usia 75 tahun, 80 tahun, kalau keluar darah itu adalah haid. Oleh demikian, niat bersyarat bagi wanita. Ya, baik, seterusnya. Daripada One Eye ni, Ustaz, boleh ke pakai minyak UYL di hidung sebelum pakai mask semasa dalam ihram? YL tu minyak apa? UI tak limau ke? Kan? Kalau UI tak ada masalah sebab dia adalah minyak untuk jangan bagi pening, jangan bagi kan, dan nak muntah apa semua. Tak ada masalah. Boleh dalam ihram pun cium-cium kan, minyak kapak pun.
dah ada masalah sebab benda tu untuk kesihatan, bukannya berwangi-wangian. Seterusnya. Daripada Noraini Hashim, Ustaz, perempuan yang dalam ihram pakai mask kena bayar dam ke? Tak kena bayar dam. Tak berdosa dan tidak dikenakan dam. Wajib pakai mask ya. Seterusnya. Daripada Afrida Anis, Ustazah, kalau wanita lupa nak bersyarat. Mana tadi? Ke soalan tadi? Dah berulang. Daripada Ana Kadir. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Satu soalan nak tanya, ketika kita sa'i, tiba-tiba kaki kita sakit. Kita ambil minyak angin sapu. Macam mana tu? Kena dam ke tidak? Tak kena dam. Kerana minyak angin tujuannya adalah untuk bagi kaki kita segar, bagi kita sehat untuk jalan-jalan apa semua. Tak ada masalah. Boleh pakai ya, tak dikenakan dam. Seterusnya. Daripada Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad. Tun ke ni? Okay, baik. Saja berlawak je. Okey, baik. Apa beza umrah dari Madinah dan umrah terus ke Jeddah? Yang mana lebih baik? Okay, baik. Umrah dari Madinah dan umrah terus ke Jeddah. Okay, baik. Masuk Mekah dulu bagus ke? Masuk Madinah dulu bagus? Dua-dua ada kebaikan, dua-dua juga ada kekurangan. Ya. Oh, nak cerita ni panjang tuan-tuan. Nak cerita bab umrah, mana bagus, mana tak bagus ni panjang. Saya ringkaskan. Tak takluklah kepada suka kita yang mana. Kalau kita suka nak buat umrah dulu, kemudian kita nak pergi Madinah, rehat-rehat, okey. Masuk Mekah dululah jawapannya. Kalau kita tak kisah, apalah, pergi rehat-rehat dulu, masuk Madinah, jumpa Nabi apa semua, lepas tu baru kita buat umrah, apa semua, penat-penat, balik Malaysia. Pun boleh juga, bergantung kepada apa yang kita suka. Ya. Nanti saya akan detailkan lah. Saya akan detailkan dalam satu video saya berkaitan dengan apakah penerangan umrah bagi masuk Mekah dulu, penerangan bagi masuk Madinah dulu, dan juga perbandingan antara keduanya. Ini cerita panjang tuan-tuan. Itu saja dah setengah jam. Okey, baik. Tapi bergantung kepada niat kita tadi. Nak settle umrah dulu, pergi masuk Mekah dulu, kemudian rehat-rehat pergi ke Madinah. Tapi kalau kita nak rehat-rehat dulu, kan dah pening kepala, jet lag apa semua, kapal terbang 8 jam setengah dengan urusan pergi Madinah apa semua, pergi Madinah, rehat-rehat dulu, ambil suasana Madinah dulu, lepas tu barulah pergi ke Mekah buat ibadah. Penat-penat buat ibadah, lepas tu balik Malaysia, rehat kat Malaysia. Pun boleh juga, bergantung kepada keinginan kita. Ya. Baik, seterusnya. Daripada Mas Faliza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada muskil sikit ya. Apa kemuskilannya? Nak tanya, skincare rutin boleh pakai tak? Sunblock, deodorant tu boleh pakai ke? Sebab dia ada bau yang wangi, pencerahan. Pakai selain daripada ihram, tak ada masalah. Pakailah situ, kan? Pakai kat Madinah, pakai dekat Mekah. Luar ihram, tak ada masalah. Tapi dalam ihram, tidak dibenarkan. Sebab skincare tu ada bau wangi. Deodorant ada bau wangi, kan? Tapi kalau pakai deodorant garam seketul itu tak bau wangi, tak apa. Ataupun pelembab-pelembab yang tadi tu, jenama Al-Hajj, apa semua, yang memang tiada bau wangi, itu dibenarkan. Vaseline ke apa semua tu, itu dibenarkan. Sunblock yang mana mungkin tak wangi, boleh, tak ada masalah. Yang wangi yang tak boleh, ya. Okey, baik. Seterusnya. Daripada Linda Halim, Ustaz, untuk umrah badal, perlu niat bersyarat juga ke? Niat aja. Nama kata wanita, awak buat umrah apa sekalipun, hajah buat umrah apa sekalipun, pakai niat bersyarat. Ya, saja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya, kena Allah Taala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahlul. Kalau niat umrah badal pula, saja aku melakukan umrah badal bagi ayahku dan aku berihram dengannya, kena Allah Taala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahlul. Bagi yang mau buat umrah nazar, saja aku melakukan umrah nazar dan aku berihram dengannya, kena Allah Taala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku jadi halal. Tak kisahlah umrah apa tuan buat, niat aja bersyarat. Nama kata perempuan, niat bersyarat. Okey, seterusnya. Daripada Mahmi Alias, Ustaz kat Mekah atau Madinah, masih solat jarak-jarak ke? Masih lagi solat jarak. Buat masa ni, belum ada lagi soft yang dirapatkan. Mengenangkan kes yang makin naik apa semua kan. Solat jarak. Seterusnya. Okey, baik. Saya kira itulah kot kita punya sembang-sembang, kita punya perbincangan pada malam ini. Malam ini malam Jumaat. Jadi malam Jumaat kita menambahkan ilmu. Kan gitu. Oleh demikian tuan-tuan, saya doakan kepada semua bakal-bakal tetamu Allah, bakal-bakal penziarah Nabi SAW yang mana akan terbang dalam masa yang terdekat. Doakan semuanya diberikan kelancaran, semuanya negatif PCR-nya,
dapat terbang apa semua. Ya, andai kata Allah Taala uji kita dengan positif apa semua, redha, sabar dan maklum manusia untuk kita tangguhkan perjalanan kita pada masa hadapan. Ya, apapun, mudah-mudahan kita semua dipermudahkan urusan kita, tuan-tuan dan juga saya, insya-Allah. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada tuan-tuan yang ada sebarang persoalan, boleh hubungi saya, Ustaz Saflan Nasri, di talian di bawah ini untuk sama-sama bertanya soalan apa semua. Dan bagi mereka yang nak tengok balik video ni, boleh buka balik Facebook Andalusia untuk memahami balik apa yang telah kita bincangkan. Ya, terima kasih sekali atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.